Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 hari ini akan membentangkan tugasan 3 kami iaitu Buletin Keselamatan. Jadi, bagi tajuk majalah kami menggunakan tajuk E-Semasa iaitu pada edisi Januari 2023. Jadi, di majalah kami ini kami akan membincangkan tentang isu keselamatan di Universiti Utara Malaysia. Antaranya ialah isu perkhidmatan kereta sapu. Yang kedua, ancaman monyet di Bukit Kaci. Yang ketiga, kawalan pentambahan anjing liar di kawasan kampus. Dan yang terakhir sekali, isu banjir kilat di UM. Kami juga meletakkan media sosial kami iaitu Instagram, Facebook dan juga Twitter untuk para pembaca boleh mengikuti kami di laman sosial. Di halaman kedua majalah kami terdapat carta organisasi kumpulan kami iaitu Dr. Melo Fauzita binti Muhammad Yusof sebagai penasihat iaitu pensyarah Universiti Utara Malaysia. Ketua Editor Muhammad Arif bin Abdul Rahim, pelajar semester 7, Sarjana Muda Pengangkutan dan Logistik. Penolong Editor Izzat Hakimi bin Azhar, pelajar semester 7, Sarjana Muda Pengangkutan dan Logistik. Ketua Pereka Kreatif Ain Syafiqah binti Rizwan, pelajar semester 6, Sarjana Muda Pengangkutan dan Logistik. Penolong Pereka Kreatif Lau Li Ying, pelajar semester 7, Sarjana Muda Pengangkutan dan Logistik. Dan yang terakhir sekali, Pereka Kreatif iaitu Eng Wan Fan, iaitu pelajar semester 7, Sarjana Muda Pengangkutan dan Logistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Abdul Rahim. Jadi saya sebagai ketua editor ingin mewakili tim editorial saya yang lain dan mengucapkan rasa bersyukur atas kesempatan untuk menghasilkan sebuah e-semasa yang akan memberikan informasi-informasi yang berguna kepada setiap pembaca, di mana dari dalam e-semasa ini membangkitkan isu-isu, terutamanya isu-isu keselamatan lah, seperti mangsa scam, isu perkhidmatan sapu, ancaman monyet di Kaci dan juga kawalan pertambahan anjing liar di kawasan kampus serta isu banjir kilat di UM. Jadi e-semasa ini tidak dapat dihasilkan tanpa keizinannya. Jadi warkah ini merupakan satu hasil ketekunan kerja daripada tim-tim editorial saya yang berganding bahu bersama-sama menyiapkan e-semasa ini. Assalamualaikum, nama saya Ain Syafiqah binti Rizwan, nombor matrik saya 275350. Jadi saya akan teruskan dengan bahagian isi kandungan. Jadi di bahagian isi kandungan ini, kami ingin memberi gambaran secara jelas dan terperinci tentang isu-isu yang kami bangkitkan di dalam e-bulletin kami. Jadi sebagai contoh, dalam isi kandungan kami ada nyatakan isu-isu yang ada di dalam buletin berserta muka surat, jadi mudah untuk para pembaca mencari isu-isu semasa itu di dalam e-bulletin kami. Okey, Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan berita utama bagi buletin ini berkenaan dengan mangsa scam bagi isu perkhidmatan sapu yang berlaku di UM. Jadi pada 8 Julai, catatan daripada seorang pelajar UM yang bernama Kahi yang meluahkan perasaannya yang ingin ke stesen Changlun daripada Kaci seawal 7 suku pagi. Perkara ini tidak menenangkan hati pelajar ini. Hal ini kerana dengan beliau telah menempah perkhidmatan sapu 2 hari lebih awal daripada tarikh yang dia ingin pulang. Namun pakcik sapu itu setelah dihubungi, beliau baru saja bergerak daripada KTM Arau dan jangkaan masa sampai ke Kaci pada masa 26 minit. Jadi pelajar ini perlu berada di stesen Changlun seawal 7.55 pagi. Hal ini membimbangkan Kahi dan Kahi telah mengambil keputusan untuk membatalkan perkhidmatan sapu yang ditempahnya sebab pakcik ini tetap mempertahankan diri dan memberi jaminan yang dia akan sampai tepat pada masanya. Jadi Kahi mencari alternatif lain dengan menghubungi sapu yang lain untuk beliau tiba di stesen Changlun tepat pada masanya. Kahi beruntung kerana ada kehadiran seorang pakcik sapu yang membantu walaupun Kahi menempah sapunya pada saat akhir, namun pakcik ini tetap membantu dan sampai tepat pada waktunya. Pada cerita yang lain pula, Kahi juga telah menjadi mangsa dengan membuat tempahan pada pukul 5 suku petang untuk ambilnya di muamalat. Jadi setelah menunggu beberapa lama, masih tiada kelibat sapu yang ditempahnya pada kafe muamalat. Namun Kahi tak berputus asa dan menghubungi sapu yang telah ditempahnya. Namun
siapa yang ditempahnya bertindak untuk menyekat sebarang mesej ataupun melarikan diri daripada dihubungi oleh KAHI. Jadi KAHI beranggapan beliau telah sekali lagi menjadi mangsa skam isu perkhidmatan sapu dan berharap perkara ini tidak diulangi lagi. Selamat sejahtera, nama saya Loli Ying dengan nombor matrik 270437. Saya akan membentangkan berita sampingan yang bertajuk Ancaman Monyet di Bukit Kaci. Berita ini berlaku pada 12 Ogos 2022. Berita menerangkan bahawa masalah monyet di kawasan Bukit Kaci semakin meningkat. Monyet menjadi pemandangan yang biasa di Universiti Utara Malaysia, terutamanya kampus penginapan di Bukit Kaci yang terletak di sebelah kawasan hutan. Masalah yang semakin meningkat termasuk monyet masuk ke dalam bilik asrama, mencuri makanan dan menyelang tong sampah. Pencerobohan monyet yang semakin meningkat menyebabkan pelajar mengelakkan ruang tertentu. Pada bulan Februari, beberapa monyet memasuki bilik pelajar di tingkat bawah kediaman wanita untuk mencari makanan tersebut sehingga merosakkan barang-barang yang terletak dalam biliknya. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa monyet tersebut akan merosakkan barang-barang pelajar dan ia juga akan membahayakan keselamatan pelajar. Dalam muka surat berita sampingan ini, terdapat beberapa gambar-gambar hiasan juga disediakan untuk menarik perhatian pembaca untuk membacakan berita ini. Saya akan membentangkan berita sampingan yang seterusnya. Berita sampingan yang seterusnya bertajuk Kawalan Pertambahan Anjing Liar di Kawasan Kampus. Berita ini berlaku pada 13 September 2022. Jabatan Keselamatan UUM telah melakukan tindakan memasang pelengkap untuk mengawalkan anjing liar yang telah mengganggu pesanan di kawasan kampus. Majlis Perwakilan Pelajar turut meninjaukan proses pemasangan pelengkap dan dimaklumkan mengenai proses pelengkapan haiwan oleh Jabatan Keselamatan. MPP juga berkesempatan untuk menyerahkan surat aduan kepada perwakilan Jabatan Keselamatan mengenai masalah haiwan liar di kampus, agar tindakan sewajarnya dapat diambil sekiranya masalah serupa mengganggukan ketenteraman warga UUM pada masa akan datang. Begitu juga wakil dari MPP juga mengatakan bahawa semua warga UUM perlu memberikan kerjasama dengan tidak memberikan makanan kepada anjing liar kerana ia boleh menjadikan faktor haiwan itu berkeliaran dan membiak di tempat mereka. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Eng Wan Fen dengan nombor matrik 269447. Isu yang saya akan bentangkan ialah isu banjir kilat di UUM. Pada 14 November 2022, banjir kilat berlaku di sekitar UUM selepas hujan lebat selama 2 jam. Banjir kilat ini bermula pada jam 5 petang dan berancam beberapa inasis dan sisiran Sintok. Banjir kilat ini merupakan banjir yang paling terus selepas semua mahasiswa balik ke kampus untuk menjalani kuliah secara fizikal di UUM. Inasis yang terancam termasuklah inasis Proton, Threadwind, Petronas, Samdabi dan sisiran Sintok. Air masuk ke rumah sisiran Sintok setinggi paras tapak kaki. Tambahan pula, jalan utama dari UUM ke Bukit Kaci dan juga UUM ke Changlun juga terjejas dalam perkara ini. Perkara ini telah menjejaskan aktiviti harian UUM. Oleh itu, UUM telah pun mengeluarkan notis untuk melaksanakan kuliah secara atas talian selama 3 hari bermula 15. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Eng Wan Fen dengan nombor matrik 269. Seterusnya, ruangan kreatif dan juga iklan. Bagi ruangan kreatif, di bahagian ini kami memasukkan hasil kreativiti dari para pembaca ataupun para editor seperti sajak, pantun dan sebagainya. Tapi kami pilih memasukkan pantun daripada hasil kreativiti daripada editor.
Dan seterusnya cari perkataan tersembunyi. Itu juga kami masukkan di bawah ruangan kreatif supaya ada aktiviti yang berlaku di antara pembaca dan juga e-bulletin kami. Seterusnya ruangan iklan. Di ruangan ini para pembaca boleh melihat sebarang iklan yang diiklankan oleh e-bulletin kami dari pelbagai pihak. Jadi ia memudahkan para pembaca membuat keputusan jika mereka memerlukan sesuatu yang terdapat di dalam ruangan iklan. Sekian, terima kasih.